Selamat sejahtera, Waalaikum Tajahau. Saya Suman Siwam kembali lagi dari channel Kita Rakyat Malaysia. Hari ini saya kembali dengan satu topik, iaitu berkaitan dengan kerajaan. Sekarang kita dah ada kerajaan baru dan hari ini kita dapat lihat di semua di sosmed ataupun di sosial media untuk pengetahuan kita apa yang terjadi di negara, apa yang kalut di negara. Bila saya lihat pada kerajaan baru ini, kerajaan Madani, mandat sudah diberi. Agung pun sudah perintah untuk mereka memerintah negara dengan makmur dan aman. Tetapi apa yang terjadi hari ini, ada di kalangan-kalangan pentadbir ini terlampau kalut hingga menghina rakyat, menghina pembangkang, dan banyak spekulasi yang diwujudkan. Ada yang mahu tebuk atap, ada yang katakan mereka mahukan gulingkan kerajaan. Perkara ini logik. Hari ini yang ada hari ini adalah kerajaan perpaduan. Masalah ini bila ada perpecahan ataupun ada tebuk atap ini, antaranya masalah ini pertama wujud daripada kalangan kawan-kawannya sendiri ataupun sahabat-sahabat seperjuangannya sendiri. Tidak ada orang lain masuk campur untuk gulingkan kerajaan. Bila kita tengok sebelum ini, Tun Mahathir memerintah selama 22 tahun. Sebab apa beliau boleh memerintah selama 22 tahun? Sebab dulu, zaman-zaman dulu ini kita tidak mempunyai sosmed ataupun sosial media untuk mendapatkan rahsia-rahsia kerajaan, masih rahsia dalaman. Hari ini, rahsia-rahsia rasmi negara sendiri pun terkeluar daripada sosmed. Di sosmed kita boleh lihat siapa yang kongsikan perkara-perkara yang dikatakan rahsia rasmi negara, dan sehingga ada perpecahan di kalangan pentadbiran. Ini adalah perkara utama yang terjadi di negara ini. Bila dikatakan demokrasi, pembangkang ada pro and kontra, kerajaan sendiri ada pro and kontra. Tetapi bila kita lihat hari ini, seolah-olah negara demokrasi, rakyat dan pembangkang tidak boleh mengkritik kerajaan ataupun memberi pendapat yang boleh membangunkan pemikiran kerajaan. Tetapi mereka menolak sebulat-bulatnya sehingga tidak boleh menegur apa yang kerajaan buat. Di mana-mana negara sekalipun, di negara demokrasi, ada yang baik kerajaan buat, ada yang buruk kerajaan buat. Di situ bila ada keburukan, orang bangkit untuk memberikan pendapat, penjelasan. Di situ bukan kita pro pada kerajaan ataupun pro pada pembangkang. Di situ adalah pendapat. Bila kita bagi pendapat yang menolak apa yang mereka buat, mereka katakan kita ini pro pembangkang ataupun pro Perikatan Nasional. Bila kita sokong, mereka diam. Hari ini kita lihat banyak perkara yang dibicarakan, banyak perkara yang diberpidatokan tidak jadi pun. Malah merumitkan lagi suasana rakyat sendiri. Kita pun tidak tahu di manakah kelonggaran harga barang ini naik. Sedangkan kita ada banyak agensi kerajaan yang mengawal harga-harga dan catatan harga. Tapi di sini, di manakah mereka? Sampai hari ini pun saya lihat di surat khabar, banyak sayur import daripada luar negara datang ke Malaysia, lalu mereka simpan dan buang. Di situ nampak satu kerugian. Di Malaysia ini apa yang tak ada? Kita ada tanah, kita ada petroleum, kita ada gas, kita ada emas, dan segalanya daripada hasil tanah kita memiliki. Dari segi sawit, pokok getah. Tetapi di manakah sumber-sumber ini dibahagikan kepada rakyat? Di manakah loyalti kepada rakyat? Di situ adalah satu masalah untuk rakyat menikmati sesuatu benda yang dituai oleh negara sendiri. Ini adalah satu masalah yang perlu kita titik beratkan. Kita bukan mahu berpolitik sahaja 24 jam, sehingga merosakkan pentadbiran, sehingga sendiri buat masalah kepada orang lain, buka aib, lepas tu klaim mereka ini menjadi victim kepada pembangkang. Pembangkang di sini tidak ada kuasa. Tun M sendiri pun tidak ada kuasa. Kerajaan hari ini yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim tidak perlu takut pada Tun M ke Perikatan Nasional ke, sebab yang memilih ini adalah rakyat. Bukan orang politik ataupun key person in politik yang menentukan masa depan politik negara. Kita di sini kena faham yang mengundi 100% adalah rakyat. Kita perlu meyakinkan rakyat dulu sebelum kita membuka aib, membuka satu keburukan daripada orang lain. Dah jadi kerajaan, tak perlu sebelum ini saya katakan tak perlu usik sana usik sini. Buat kerja dengan fokus. Buat kerja yang diberikan dalam prosedur sebagai Perdana Menteri. Sudah cukup. Rakyat pun sudah suka punya.
Ya, kita tidak mahu satu kerajaan yang mencari salah orang sebelum ini. Sebelum ini kita lihat siang pagi malam meracik pasal Najib Razak. Hari ini kita pun dengar ada satu badan pengampunan untuk Datuk Seri Najib. Ya, ini adalah masalah. Dulu beria-ria katakan dia bersalah, hari ini tidak bersalah. Ada pula satu badan untuk pengampunan Najib Razak ini. Di manakah keadilan dan kehakiman negara ini terletak? Ini adalah satu masalah yang saya lihat sebenarnya. Sebab ini adalah masalah pentadbiran yang kalut. Ya, kalut sangat mereka akan kalah. Dah bagi mandat tidak akan kalah. Dan saya pun tidak suka dengan pintu belakang kepada pemimpin bangang yang nak menebuk atau yang merosakkan pentadbiran. Tunggulah 5 tahun akan datang. Jangan merosakkan undi-undi rakyat. Kami dah undi. Berapa kali lagi kami nak undi? Ya, supaya dapatkan satu kerajaan yang kukuh. Bila dah ada kerajaan kukuh, kita bagi masa untuk 5 tahun. Mereka memerintah. Kalau tak suka 5 tahun akan datang, kita tukar lagi. 5 tahun akan datang, kita tukar lagi. Bila kita lihat yang ada hari ini, baik pembangkang, baik kerajaan, semuanya kawan lama. Mereka rosak daripada kawan-kawannya sendiri, bukan daripada rakyat. Itu adalah politik game mereka. Yang ada rasuah boleh jadi timbalan Perdana Menteri, yang berrasuah boleh teruskan kerja. Ini adalah Malaysia. Ya. Kita sedia maklum rasuah ini jadi kebiasaan pada key person ataupun orang-orang politik yang berpengaruh. Ya, perkara biasa, kita tidak dapat dihapuskan. Macam mana nak dihapuskan? Cara-caranya macam mana? Bila kita tengok kerajaan Madani ini katakan nak hapuskan rasuah. Kita rakyat nak tahu di manakah cara untuk menghapuskan rasuah ini sepenuhnya. Bagaimana? Itu yang kita mahukan. Kita bukan mahu hapus rasuah, bercakap, berpidato hanyalah free. Tidak ada masalah. Tetapi bagaimana dan cara apa yang relatif ataupun agresif untuk membentuk satu negara yang bebas rasuah. Itu yang rakyat sebenarnya mahukan. Dasar-dasar mencegah rasuah ni bagaimana? Itu yang rakyat mahukan. Bukan kita mahukan di besar hanya bercakap nak membantu orang miskin, nak membantu mencegah rasuah. Kita tidak mahu sebenarnya. Sebab kuasa dah ada. Saya rasa kalau tak ada kuasa tidak perlu bercakap lagi. Hanya buatkan satu portfolio yang apa yang kamu buatkan selepas tahun. Itu baru betul pentadbiran yang kukuh. Pentadbiran yang stabil dan pentadbiran yang mahu membantu rakyat sebenarnya. Sekian, terima kasih dari saya, Suman Siwang.